fitnah. Fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Cerita ini kita dah cerita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada fitnah. Kerana fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih bahaya mudarat dia. Walaupun bunuh tu teruk dah, tapi fitnah ini dahsyat tuan-tuan. Kerana ia melibatkan ramai. Bila orang percaya, ia memudaratkan orang ramai. Bunuh, ya dia dosa, tapi seorang. Tapi bayangkan fitnah, bila ia percaya, bila kita percaya tuan-tuan, maka ia akan menyebabkan satu benda yang cukup besar dari sudut emosi, dari sudut macam-macam. Akan menyebabkan berlakunya peristiwa ke atas keluarga Nabi. Ini cerita yang kita cerita lalu. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya lindungi kita tuan-tuan. Sebab skema ni banyak. Kan skema ni banyak. Dia banyak tuan-tuan. Ada dia nak guna cara agama ataupun cara dunia, macam-macam dah ni tuan-tuan. Baik, jadi malam ni tuan-tuan, saya nak sambung kepada Ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk yang disebutkan dalam kitab Sirah Nur Yaqin. Qala Musani rahimahullah ta'ala, berkatalah pengarang bahawasanya ada satu berita akan bahawa tentera Rom akan mempersiapkan tenteranya untuk serang Madinah. Dalam keadaan yang ketika itu orang Islam tuan-tuan menghadapi kesusahan, kepayahan, kemarau yang panjang. Maksudnya panah yang cukup tu terik tuan-tuan. Macam kita lah kan. Alhamdulillah ada 2-3 hari ni hujan. Tapi masa panah tu kita berasa Allah, maksudnya panah tu kita jadi letih. Jadi ada sahabat saya bawa motor kan, sampai insiden, dia terlelap, dia kata panah, dia kata kan. Maksudnya panah kita. Dan bayangkan tuan-tuan, ni cerita ni dalam keadaan hasil tanaman ketika itu sedang masak. Dan suasana ketika itu ialah orang ramai suka menunggu dan memetik hasil tanaman. Ialah tuan-tuan, bila dia ada kebun masing-masing duk tunggu hasil tersebut. Bila tuan-tuan dengar akan berita tersebut, maka Nabi SAW suruh semua orang Islam supaya bersiap siaga. Pasal kita nak menghadapi tentera Rom yang dahsyat. Maka setiap kali bila Nabi SAW melancarkan peperangan, baginda SAW tidak memberitahu akan arah tuju sebenarnya, supaya musuh tidak mendapat maklumat yang tepat mengenai pergerakan orang Islam. Jadi strategi perang biasalah tuan-tuan. Dia orang yang ahli tentera, dia tahu. Tak semua benda, contohnya tuan-tuan, penjenayah dia banyak. Tak semua benda kita boleh buat dalam Facebook, location contoh. Oh, saya berada di sekian-sekian sagi, kita berada sekian-sekian sagi kau ni. Dia cerita habis semua hak yang dia cerita habis. Tak semua benda kita boleh cerita. Kerana menjaga, dia sujud hazard. Dalam Islam dipanggil hazard, berwaspada. Memang dalam Islam ada sir wal hazard, ada dua tuan-tuan. Sir, ada benda kena rahsia, ada benda kena waspada. Tak semua benda dalam keluarga kena cerita kawan. Melainkan Tok Qadi itu tak apa, ada masalah. Tok Qadi ada cerita, ataupun sahabat yang arif, yang dalam bidang dia. Tak semua benda kita boleh cerita kepada orang ramai dalam Facebook, dalam WhatsApp dan seumpamanya. Kerana ada benda Islam diajar supaya rahsiakan dan jagalah. Maka sebab itu tuan-tuan, dirahsiakan. Maka Nabi SAW menghantar utusan ke Mekah dan kepada kabilah Arab untuk menyeru mereka ni semua pakat pi perang bersama dengan Nabi SAW.
Dan Nabi menggesa juga golongan kaya supaya memberikan kelengkapan kepada golongan miskin. Itu dia. Dalam cerita ni tuan-tuan, dalam Islam memang kekayaan orang Islam ni perlu ada juga. Maksudnya orang Islam yang kaya ada kegunaan dia, manfaat dia apabila Islam memerlukan bantuan mereka. Maksudnya orang-orang kaya ni dia boleh dapat pahala besar bila mana ni ada ruang untuk dia infak harta dia, sedikit harta dia untuk Islam. Yang inilah yang Nabi buat, iaitu Nabi gesa orang yang ada kewangan yang lebih kaya tuan-tuan, boleh pergi tolong golongan yang susah ini. Maka akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menderma sebanyak 10,000 dinar. Tuan-tuan kira tengoklah, 1 dinar berapa? Tuan saya tak lupa, 700 lebih apa. Jadi 10,000 dinar diinfakkan oleh Sayyidina Uthman. Kemudian 300 ekor unta penuh barang di atasnya dan 50 ekor kuda. Maksudnya apa? Kaya sungguh Sayyidina Uthman. Dia infak sungguh. Maka Nabi SAW sebut kat Sayyidina Uthman, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, redhakanlah Uthman. Pasal apa? Kerana sesungguhnya aku meredainya, kerana dia banyak menginfakkan hartanya untuk perjuangan Islam. Allah. Itu tuan-tuan kaya. Untung orang yang kaya ni dia boleh infak banyak. Untung tu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pula menderma semua hartanya, iaitu 4,000 dirham. Maksudnya tak kaya mana pun Sayyidina Abu Bakar, tapi kita kira lah 4,000 dirham je. Maka akhirnya Nabi SAW bertanya, apakah yang ditinggalkan sesuatu untuk keluargamu? Jawabnya, yang tinggal hanyalah Allah wa Rasuluh, hanya Allah dan Rasul. Maka tuan-tuan, ni Sayyidina Abu Bakar, maksudnya bahasa mudah kita, tuan-tuan ada berapa yang boleh sikit-sikit, tuan-tuan ada banyak-banyak. Itu dalam Islam. Sayyidina Abu Bakar ni walaupun tak banyak mana harta, maka dia bagi harta dia untuk Islam. Maka kemudian pula tuan-tuan tengok apa dia lagi. Kemudian tuan-tuan tengok Sayyidina Umar mendermakan separuh hartanya. Allah Akbar. Abdurrahman bin Auf, Al-Abbas, Talha. Maksudnya dia sebut ni beberapa sahabat yang ada kekayaan sedikit ini disumbangkan mereka untuk Islam. Sikit ke banyak, cukuplah jadi sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok. Maka tuan-tuan tengok lagi, ada yang disebutkan pula menderma buah kurma sebanyak 70 muatan unta. Maksudnya bagi kurma dan bagi makanan. Maksudnya bahasa mudah kita, bagi sedia makan pada orang yang pergi perang. Maksudnya hak sedia makan ni pun dapat pahala. Allahu Akbar. Walaupun dia tak bagi dengan duit, walaupun kurma sahaja, walaupun kurma sahaja. Kemudian tuan-tuan tengok lagi apa lagi. Seramai 7 orang fakir di kalangan sahabat datang berjumpa. Maksudnya sahabat yang susah ni mai jumpa Nabi SAW, meminta supaya mereka dibawa bersama menyertai perang. Nabi kata apa? Aku tidak mendapati sesuatu yang membolehkan kamu menyertai kami dalam perang. Lalu dengan itu mereka beredar dalam keadaan menangis sedih kerana tidak mempunyai apa-apa untuk dikemukakan kepada Nabi SAW. Maka Sayyidina Uthman memberikan kelengkapan kepada 3 orang daripada mereka. 2 orang lagi diberikan oleh Al-Abbas. Maksudnya tuan-tuan, mereka ni tak cukup kelengkapan perang. Tak ada apa nak beli, nak pergi perang ni. Pergi perang tuan-tuan kena ada persiapan. Tiba-tiba tak ada. Maka Sayyidina Uthman kata tak apa, 3 orang aku support, aku saja. 2 orang lagi Al-Abbas kata tak apa, aku buat. Aku saja. Itu cara tuan-tuan kita nak bagi permudahkan urusan orang yang susah. Kan banyak ruang tuan-tuan. Baik. Maka apa yang penting saya nak sebut tuan-tuan, kaya tu perlu juga. Tetapi tuan-tuan, kaya dengan matlamat untuk mengkayakan diri itu adalah salah. Diri sendiri adalah salah.
Lebih-lebih lagi ia jalan yang tidak betul ataupun jalan yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Saya baca tuan-tuan dalam tafsir surah Al-Kahfi berkenaan dengan cerita ni, kekayaan. Ada satu hari tuan-tuan yang telah mati Allah Ta'ala sekalian, Al-Aqra', dua orang sahabat ni baru masuk Islam. Namanya Al-Aqra' dan juga Huyainah, dua orang. Al-Aqra' dan Huyainah ni dia cadang kat Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak kami nak cadang bahawasanya kamu ya Rasulullah buat satu program." Maksudnya buat satu, kita macam kita buat dalam ni tuan-tuan, tazkirah, buatlah apa ni, kuliah ke apa, majlis ni buat untuk orang-orang kaya ya. Buat ni untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang pembesar. Maksudnya untuk siapa dia ni? Untuk orang-orang pembesar kafir Quraisy. Ni dalam cerita yang kita nak sebut pasal kaya ni lah. Dua orang sahabat ni baru masuk Islam tuan-tuan. Al-Aqra' dengan Huyainah ni baru masuk Islam. Biasalah tuan-tuan, baru masuk Islam, depa bagi mereka macam mana nak tarik orang-orang kafir, maksudnya yang ada jawatan pangkat yang besar ni, yang kaya ni, nak dekat dengan Islam. Maka dia cadang buat majlis untuk mereka saja. Dia cadang Nabi, mereka ni cadang. Sedangkan tuan-tuan, dia sebut lagi, kerana mereka ni tak sanggup hadir, sebab dia pengalaman, sahabat ni maksudnya dia dah pengalaman sebelum-sebelum ni, bahawasanya mereka ni pembesar ada satu sifat ego. Dia ada satu sifat, dia sebagai satu istilah asabiyah. Dia nak mereka aja. Maksudnya dia sebut kasta lah, kita kata kasta, nak hak kaya-kaya ya, nak hak yang bagus, hak yang cerdik pandai ya, hak yang susah, hak tak berapa nak pandai, ni tak mau. Maka golongan hak yang susah ni siapa dia? Salman Al-Farisi tuan-tuan. Siapa dia Salman yang mencadangkan kepada Nabi supaya digali balik perang Khandaq kan? Perang Khandaq tu perang ataupun disebut perang Ahzab, perang bersekutu. Salman Al-Farisi ni orang Parsi, ni susah. Kemudian siapa lagi? Suhaib Ar-Rumi, Bilal, kita tak kenal lagi, Bilal Al-Hamsi. Kemudian apa lagi? Khabbab Al-Arad. Khabbab Al-Arad ni tuan-tuan pun susah. Disebutkan dalam kitab yang lain bahawasanya Khabbab Al-Arad ini tuan-tuan pada satu hari dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia tanya kat Nabi, dia kata kat Nabi, ada tastansiru lana ya Rasulullah, ada tad'u lana ya Rasulullah, boleh tak ya Rasulullah kau doa kepada Allah Ta'ala supaya kita ni diberikan kemenangan dengan senang, maksudnya dengan mudah. Kita tak perlu dah susah payah macam mana kita hadapi di saat ini. Khabbab ni dia sebut lagu tu tuan-tuan dalam keadaan dia tu dah kena seksa teruk dah. Ini cerita ni tuan-tuan. Dalam keadaan dia ni dah teruk dah. Bukan kata dia tak teruk, dia teruk dah. Di waktu dia dalam Islam, tuan dia ni orang kafir. Seksa dia kerana dia masuk Islam, dibakar belakang Khabbab Al-Arad ini sehingga menampakkan akan tulang belakang Khabbab ni. Maksudnya teruk dah. Tetapi akhirnya tuan-tuan Nabi kata apa? Ni tuan-tuan, kita nak hayati ni cerita ni. Nabi kata sesungguhnya orang sebelum daripada kamu ditangkap seorang lelaki, lantas digali lubang, lalu ditanam di dalamnya, kemudian dibawa gergaji, lalu digergaji kepalanya sehingga terbelah dua akan kepalanya, lalu disikat akan badannya dengan sikat besi sehingga meluruhkan daging dan tulangnya, namun demikian ia tidak memalingkan daripada agamanya. Wallahi, demi Allah, nescaya Allah menyempurnakan urusan ini, agama Islam ini, sehinggalah musafir daripada Sana'a, maksud Sana'a ni di Yaman, sehinggalah Hadramaut tidak lagi takut melainkan hanya kepada Allah. Akan tetapi kamu ini disebut walakinnakum tasta'jilun, kamu ni orang yang bodoh. Cerita ada tuan-tuan, Khabbab ni bukannya dia hanya minta, tetapi Nabi kata kamu ni orang yang bodoh, orang yang tak sabar. Sedangkan orang-orang sahabat dulu tuan-tuan daripada kamu dah syahadah, tapi mereka tak pernah banding tuan-tuan daripada Islam, daripada istiqamah. Hak ni tuan-tuan kita nak dapat bayar tuan-tuan. Tara Khabbab pun teruk dah. Nabi kita sabar kerana Islam itu panjang, masuk kemenangan dia kita tidak ketahui bila tuan-tuan. Dalam keadaan ini dah saya sambung cerita tadi,
Maka akhirnya tuan-tuan, Nabi fikir, bukan Nabi membenci sahabat yang miskin, tuan-tuan, tidak. Cuma cadangan itu adalah cadangan yang baik, kan, cadangan yang baik. Macam kita lah tuan-tuan, boleh juga kan, perempuan mereka ni boleh dekat dengan Islam. Hak tu kita punya nampak kita. Tetapi dalam cerita ni Allah Ta'ala turun ayat yang kita baca surah Al-Kahfi, tuan-tuan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28, tuan-tuan boleh baca, tengok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, sabarlah kamu bersama dengan orang yang menyeru Tuhanmu di waktu pagi dan petang, yang mana mereka ini hanya mengharapkan keridhaan Allah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya Allah Ta'ala turun ni ayat ni, abang kata apa? Tengoklah mereka, bersamalah mereka ni. Siapa dia? Orang-orang yang kita sebut tadi, yang sahabat yang mereka ni susah, miskin, tuan-tuan. Tetapi mereka ada satu benda, iaitu mereka ni hanya minta kepada Allah. Di waktu pagi dan petang, mereka ni hanya mengharapkan redha Allah. Maksud kata mudah, sahabat ni yang ikhlas. Sahabat ni ikhlas. Dia tak ada kepentingan apa, dia tak mau jawatan pangkat ke apa, dia tak mau apa. Yang dia mau ialah Islam ni menang. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi ni, tuan, ayat yang 28 ni, dia masuk dalam tafsir bab yang kelima. Bab yang kelima ni dia cerita bahawasanya kemenangan Islam tidak bergantung kepada harta benda, tak gantung kepada kekayaan. Maksudnya apa? Contohnya, kita nak pakat dengan orang kafir. Pakat dengan orang kafir dengan harapan bila kita pakat dengan orang kafir ni, tuan-tuan, dia boleh masuk Islam dan dia boleh bagi sumbangan Islam dan dia boleh bagi pengaruh pula kepada orang kafir yang lain untuk bersama dengan Islam. Maksudnya kita tengok dari sudut kekayaan dia, dari sudut jawatan pangkat dia, pengaruh dia, kita niat macam tu. Tetapi sebenarnya, tuan-tuan, bila kita tengok ayat ini, Allah Ta'ala, tuan-tuan, suruh Nabi sabar bersama mereka ni yang sentiasa solat, ibadahnya, doanya hanya pada Allah. Mereka ni tak ada apa, tetapi mereka mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah kata, wala ta'du 'ainaka 'anhum, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Maksudnya kita bukan apa. Maksudnya kita tak pandang mereka ni, pandang lekeh mereka ni. Maka Allah menasihatkan akan Nabi SAW supaya jangan mengabaikan sahabatnya yang miskin kerana nak merapatkan hubungan dengan pembesar tadi. Sedangkan pembesar itu orang kafir yang belum masuk Islam. Sedangkan mereka ni sahabat yang sudah lama masuk Islam dan mereka istiqamah pula dengan Islam. Cerita ni, tuan-tuan, boleh tengok dalam surah Abasa, kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dan datanglah seorang yang buta kepada Nabi SAW. Dia kata apa? Alimni ma'allamakallah, alimni ma'allamakallah, ajarkan aku ya Rasulullah. Siapa kata ni? Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum, tuan-tuan. Abdullah bin Maktum ni buta. Dia berjumpa Nabi. Waktu ketika itu Nabi bersama dengan pembesar. Sama juga cerita, cuma cerita dia lain. Surah Al-Kahfi ni cerita ni, Abasa ni cerita dia. Maka, tuan-tuan, Nabi berpaling. Dalam surah Abasa kita yang boleh baca, Nabi berpaling. Ketika itu Nabi berpaling kerana Nabi nak fokus kepada mereka ni. Bukan Nabi membenci Allah, tidak. Tetapi Nabi hanya berpaling sahaja. Akhirnya, tuan-tuan, dan cerita itu Allah Ta'ala menegur akan Nabi SAW. Walaupun kita kata Nabi ni sifat ada maksud, tuan-tuan. Kita tak, bukan kata lemahnya Nabi, tidak. Tapi nak abang kata apa? Allah Ta'ala tunjuk akan Nabi dan kita sendiri supaya jangan berpaling daripada mereka yang nak betul-betul akan Islam ini, nak belajar Islam. Jangan abaikan mereka. Akhirnya, tuan-tuan, turidu zinatan hayati dunia, kerana mengharapkan perhiasan dunia. Ini ceritanya. Kita nak cerita apa ni? Apa saya kaya tadi ni. Percayalah bahawa kemenangan Islam itu bukan bergantung kepada harta benda dunia semata-mata.
akan tetapi tidak dinafikan harta benda penting, tuan-tuan. Dan ni ujianlah kita PKP kan, tuan-tuan. Ada orang susah, pasal berhutang sana kerja pun kena berhenti. Hak kita alhamdulillah kerja ada apa semua. Dia baru tunggu lah 10,000 ni tak masuk lagi pada. Duk tunggu ni lepas bulan ada harapan awal lah. Maka tuan-tuan, yang penting banyak zakat lah, jangan lupa. Cuma kita nak sebut kata apa sebagai buktinya, tuan-tuan, golongan Islam memang kena usaha untuk mendapatkan harta benda. Memang hal tu kita seorang suami ada, kita ada tanggungan, kita kena nafkah, bagi nafkah tuan-tuan tu wajib. Itu wajib dah. Maka nak tak nak ia sebagai usaha. Tetapi tuan-tuan, dia kata bukannya ia menjadi matlamat. Nampak tak? Maksudnya kita nak cerita bab kaya tadi ni, ia bukan matlamat. Harta ni bukan matlamat. Dia ini hanya menjadi alat sahaja. Matlamat sebenar ialah mencari redha Allah. Maksudnya tuan-tuan, macam kita sebut tadi, sahabat dia kaya, dia tahu duit tu dia nak pergi ke mana, dia boleh saja simpan untuk dia fikir, untuk dia simpan lah kekayaan dia kumpul harta. Tetapi kenapa ia infak akan Islam, untuk perjuangan Islam? Bila Nabi kata mailah orang kaya, mailah infak sat. Karena sahabat faham kata hak ni alat pemudah cara dia bukan untuk kekayaan diri sendiri, ia untuk bekalan di akhirat. Adapun kalau ia kita menjadikan duit itu ataupun harta itu matlamat, maka kita akan jadi orang yang lalai, hanya untuk kita ni tuan-tuan berusaha untuk mengkayakan diri kita sahaja, sehingga mengabaikan umat Islam ataupun Islam itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan, kenapa perlunya yang kita sebut wujudnya orang-orang yang ikhlas ni dalam taman kita? Kenapa perlunya orang-orang yang macam ni, yang tak ada kepentingan apa, yang dia ni siang malam tuan-tuan ibadah dengan Allah, doa tuan-tuan? Karena orang-orang macam ni lah dia Allah Ta'ala bagi pertolongan dengan kemenangan Islam. Sebab bukan dengan sabit sangat dengan harta tu. Harta tu memang kena, tetapi ia bukan jadi matlamat. Ia bukan jadi matlamat. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu ikut orang hatinya yang telah kami lalaikan daripada ingat akan kami. Sebab golongan kaya ni ataupun berbakat itu, bila dia tak memikirkan redha Allah, dia hanya fikir hanya untuk dia menambahkan kekayaan mewah dunia, maka tuan-tuan, yang ni yang akan jadi musibah ataupun disebut Allah. Dia ada istilah dia tuan-tuan. Maksudnya kita ni tuan-tuan sampai kaya sangat, Allah angkat tuan-tuan. Sampai kita ni Allah, saya lupa istilah tu. Maksudnya kita lupa, kita lalai tuan-tuan. Yang terbaru tuan-tuan, apa dia, kes baru ni kan, kes barondan tu lah, kan, kes murtad tu lah. Sampai nak abang kata dia nak keluar dari Islam lah tuan-tuan dan seumpamanya. Hak ni yang ni bahaya. Sebab dia jadi, kita takut jadi trend senang-senang yang live tuan-tuan, kemudian kita sebut. Ini bahaya tuan-tuan. Ini yang kita takut. Sebab tu tuan-tuan kita kena jaga benda ni baik-baik. Kaya tak puas, tapi biarlah kaya dengan ikut bagaimana Allah Ta'ala suruh. Maka sebab itu wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuqah. Maka janganlah kita ikut hawa nafsu. Sebab apa? Orang yang ikut hawa nafsu, yang menampak ibadah tuan-tuan, seperti mana yang dalam cerita kekayaan ni, mereka ni kaya, tetapi ia bukanlah menjadikan matlamat kita tuan-tuan. Apabila mereka ni kaya, kita ni duduk dengan mereka, panggil mereka duduk dengan kita dengan habuan, dengan niat boleh dapat habuan, dengan niat boleh dapat habuan tuan-tuan. Itu salah. Itu salah. Sebab apa? Sebab kena faham tuan-tuan,
Sebab kena faham dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita tuan-tuan bahwasanya harta itu bukan matlamat, tetapi harta itu merupakan alat. Yang matlamat ialah hanya orang-orang yang ikhlas. Dia perlukan duit, kewangan, tetapi bukan dia mengabaikan orang-orang yang pangkat rendah, yang biasa-biasa ni tuan-tuan. Ni kena jaga. Pemimpin ataupun orang-orang kaya kena jaga benda ni. Kita minta Allah Ta'ala lindung. Baik, habis cerita tu. Pasal kekayaan. Kita sambung tadi tuan-tuan perang Tabuk. Perang Tabuk ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat ni puluh dah dekat mana yang boleh. Maka akhirnya tuan-tuan mereka ni keluar bersama dengan Nabi SAW. Bilangan mereka ialah 30,000 orang. Ramai. Sebab ramai tuan-tuan waktu ni Islam dah menang. Dan di Mekah dah buka. Waktu ni tuan-tuan memang ramai sahabat dah yang masuk Islam. Maka 30,000 orang ni adalah jumlah yang cukup besar. Akhirnya tuan-tuan Muhammad ibn Maslamah dilantik sebagai pengganti Nabi SAW di Madinah, dan Ali sebagai penjaga keluarganya. Maka ketika itu ni yang kita nak cerita poin dia. Orang-orang munafik yang diketahui oleh Abdullah ibn Ubay tak mau pergi perang. Tak mau pergi perang. Pasal apa? Kerana bagi mereka orang-orang yang berkulit kuning ataupun disebut orang Rom ini, kita akan menghadapi mereka dalam keadaan kita ni susah, dalam keadaan panas kemarau. Dia bagi alasan lah, dia kata pasal apa? Tak mayang, dia kata alah, tapi mayang Jumaat pun susah, nak kena scan lah. Sekali scan merah pula 375 bising, malu orang, dia kata. Maksudnya dia payah, dia bagi dia payah, susah, bagi alasan. Dah ini tak pergi main Jumaat. Dah ini tak pergi main Jumaat, duduk di rumah, mayang Zuhur, dia kata. Ni bahaya. Dia dah PKP tuan-tuan. Dan ni dah boleh dah semayang, esok dah PKPB dah. Lagi mudah lah. Tiba-tiba kita ambil jalan senang, tak mau. Abdullah ibn Ubay tuan-tuan, dia kata tak payah pergi ya. Pasal apa? Pasal kita ni jalan jauh nak pergi tu. Maka apakah dia kata apakah Muhammad ni dia menyangka bahawa kalau kita pergi perang dengan mereka ni lawan tentera Rom, kita ni jadi macam mainan. Pasal apa? Sebab aku melihat katanya seolah-olah para sahabat dibelenggu, tertawan. Mereka merasakan supaya apa? Dengan tujuan orang munafik ni yang Abdullah bin Ubay ni, dengan dia buat lagu tu supaya sahabat-sahabat yang awal-awal tadi nak pergi perang, supaya dia jadi tak pergi perang pun. Dia dah ada rupiah dan pergi buat apa lawan mereka ni, bukan kita nak boleh menang pun. Bahasa mudah dia gitu. Kalau kita pergi pun tak tahu lagi menang ataupun kalah. Confirm kalahnya. Kita dah kata lagu tu, confirm kalahnya. Dah lah kalah. Kemudian kita susah. Pasal apa? Waktu itu yang kita suap awal tadi, tanaman kita nak petik hasil lah. Takkan kita nak pergi perang, baik kita tunggu ni dapat juga habuan. Tu bahasa tu nak abang kata supaya mempengaruhi sahabat yang lain. Akhirnya tuan-tuan Rasulullah SAW tuan-tuan mendapat tahu apa yang mereka perkatakan dan menghantar Ammar ibn Yasir untuk bertanyakan mereka mengenai tersebut. Mereka jawab kepada dah, kami ni bergurau saja, kami ni main-main saja. Maksudnya Nabi nak siasat, betul ke ni apa buat lagu ni? Kami saja. Ni bahaya tuan-tuan. Fashion lagu ni banyak. Dalam Facebook apa, dia senang ya. Dia bubur-bubur, dia taruh. Lepas tu bila orang kata saya nak saman, minta maaf saya gurau pun. Bukan saya saja ya. Ni bahasa kita tuan-tuan. Ni bahaya. Baik. Okey. Sekumpulan tentera tuan-tuan, Al-Jad ibn Qais datang berjumpa Nabi SAW, meminta izin untuk menarik diri daripada perang. Mereka berkata, ya Rasulullah, izinkan kami menarik diri dan janganlah kamu biarkan kami terfitnah, kerana kami tidak tahan apabila melihat perempuan yang berkulit kuning, maksudnya perempuan Rom, alasan tu.
Baik, tuan-tuan. Orang Arab Badui juga minta izin, tak mau pergi perang. Mereka adalah golongan yang tidak mampu, bilangan mereka sedikit. Lalu Nabi mengizinkannya. Ramai juga di kalangan orang musyrikin yang meminta keizinan untuk tidak menyertai tentera Islam, dan Nabi mengizinkannya. Tindakan ini mendapat teguran daripada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 43, Afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Allah memaafkan kamu wahai Muhammad, mengapa kamu izinkan mereka tak pergi perang sebelum nyata bagimu yang benar uzur. Maksudnya betul-betul yang memang tak boleh pergi sungguh. Dan sebelum kamu mengetahui akan orang yang kadzibin, orang yang berdusta. Sebab ada fashion tuan-tuan, orang yang ni, depa ni yang disebut dalam At-Taubah, tuan-tuan boleh baca ayat 43, 44, 45, 46 surah At-Taubah, tuan baca. Ni semua alasan. Kalau kita rasa lemah, tuan-tuan ada bagi alasan. Orang sudah tak pipi mengaji, dia wai abari. Tuan-tuan baca ayat ni. Kalau itu alasan, maksudnya alasan kita ada kerja banyak, padahal tak ada kerja pun. Baca ayat ni. Supaya apa? Tak tertipu dengan sifat munafik yang ada pada tentera Islam, tuan-tuan. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang hati mereka ragu-ragu kerana mereka teragak-agak dalam keraguannya. Sebab Allah Ta'ala sebut, walau aradul khuruja la'a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalau dah mereka ni keluar. Sebab Allah Ta'ala cerita ni perihal mereka ni yang bagi alasan tak mau pergi perang. Jangan tuan kita pergi saja-saja buat alasan. Mau pergi surah payah dan ni kan Covid ada lagi. Ada dia kira Covid tu tak habis, pada Covid pada tahun lepas tak pergi tuan-tuan. Covid pada tahun lepas dia kata payah tunggu siap vaksin tak tambah lagi, dia kata. Contoh tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan tu alasan. Kalaulah mereka mahu keluar, kalau kita nak keluar tuan-tuan, nak pergi perang, tentulah dah persiapan. Allah Ta'ala bak. Dah Allah Ta'ala cerita perihal orang bagi alasan. Kalaulah kita ni nak pergi menyediakan diri kita nak pergi surau, sudah pasti kita dah siap dah diri kita tuan-tuan, pakai baju siap, awal semua, ambil ayat semayang pun siap, bawa kalau ada sejadah bawa sejadah tuan-tuan, pakai emas siap dah. Memang kita nak pergi surau, memang kita nak pergi mengaji, memang kita niat tu memang nak imarah Allah, nak semayang berjemaah, tuan-tuan dapat pahala. Bila tuan-tuan tujuh boy dulu lah, dia kata boy anak tengok boy ikut tujuh, dia kata gua dah siap anak 7.5 dah orang azan, dia kata semayang dia umur tak apa, semayang juga. Dah bukan istilah semayang tak semayang tuan-tuan. Istilahnya tuan-tuan, ada masa ketika kita boleh bersama dengan keluarga, ada masa ketika kena juga tuan-tuan di masjid surau, supaya apa? Ada rahmat yang sampai di rumah kita. Maksudnya rahmat tuan-tuan duduk di sini ni, buat balik di rumah ni, tuan-tuan dapat ketenangan. Anak jadi tenang, anak jadi mudah. Pasal apa? Pasal main rumah Allah. Tu hikmah dah tuan-tuan. Kita kena ingat. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk serabut kan, main surau, main masjid tuan-tuan, tenang. Tuan-tuan balik tenang dalam 1 jam, lepas tu tuan-tuan balik rumah, insya-Allah tenang. Dan ni kita cerita orang yang merasai kemanisan berjamaah. Maka begitulah Allah Ta'ala sebut, kalau mereka ni nak keluar, dia siap dah dengan baju semua perang ni. Akan tetapi Allah tidak suka pemergian mereka, lalu dilemahkan akan semangat mereka. Ni kita takut tuan-tuan. Dah kita kata tak mau, memang kita tak mau pergi pun elok. Bila kita sebut kata tak mau pergi, dah niat dalam hati dah, cuma alasan kata tak apa, tengoklah macam mana kalau salah kita bila kita sebut lagu tu, betul tak mau pergi. Niat tu, niat dalam ni manusia tak tahu, Allah Ta'ala tahu tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, bila tuan-tuan niat lagu tu, Allah melemahkan semangat. Lemah semangat ni maksudnya tak payah pergi turun lepas. Hak ni yang berlaku pada sahabat. Akhirnya lemahkan semangat mereka.
Dan dikatakan oleh syaitan kata, tak apa, lain macam ni. Syaitan kata, wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Mailah, tinggallah kamu bersama orang yang tinggal. Syaitan kata, kerana kita sebut lagu tu, dia kata, alhamdulillah ada rumah tu. Ada api mana? Kita duduk, maksudnya duduk, maksudnya tak fikir lah nak semayang jemaah ke, nak ngaji ke, nak apa ke, tak fikir lah. Hak ni yang ditakuti oleh kita tuan pada masa ini. Penyakit ni ada para sahabat yang nak pergi perang Tabuk. Perang Tabuk ni tuan-tuan panjang. Dan kita jumpa bulan depan insya-Allah. Cerita dia kita we continue insya-Allah. Kita sambung pada bulan yang akan datang. Cerita dia iaitu Allah Taala sebut bila tuan-tuan tengok ramai seorang-seorang tak pergi perang, akhirnya tuan-tuan, bila tak mau orang Islam ni lemah semangat disebabkan munafik, maksudnya orang Islam munafik yang tak pergi perang, lalu turunnya ayat ini, iaitu ayat yang ke-47 yang nanti kita akan baca. Sambungan dia 47 insya-Allah. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan, salah dan silap, mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya insya-Allah, walaupun hanya ketika sampai isyak sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin, wa ilhaman malaikati muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabla